A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Saya hormati Al-Fadhil Tuan Imam, pengurusi ahli jawatan kuasa, datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Abang orang Taman UK semua, alhamdulillah, lama tidak berjumpa. Tapi setahun rupanya. Saya tengok balik mesej tu Julai kan. Ni dah masuk Julai dah. Setahun rasa sekejap saja. Kan rasa lama? Rasa lama, rasa sekejap. Ada yang dah nampak macam tua sikit dah. Apa dia? Tak apa, kita masa sekejap lah, setahun lah. Cukup Julai setahun. Masa itu cepat. Dalam Quran dia kat 40 kali Allah sebut tentang masa dengan bahasa yang macam-macam. Thumma ba'da hina qabla, sebelum, selepas, al-lail, an-nahar, siang, malam, asyiyatan, bukratan, cepat, lambat, istilah yang macam-macam. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala pun menyebut dengan sumpahnya, sumpah dengan nama masa, wal asr innal insan lafi khusr. Bila dia sumpah dengan sesuatu benda, maksudnya benda tu besar, benda tu penting. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala pun menyebut iqtarabatis sa'ah. Dia kata apa? Apabila sampainya waktu, iaitu hari kiamat, wan syaqqal qamar, kami belah bulan. Maksudnya habis dah kehidupan, habislah masa. Jadi hari ini insya-Allah cukup setahun. Kita dengan kitab yang sama, saya tak tahu bila nak habis. Tapi tak apa tuan-tuan, kitab ni datang dan pergi. Kitab Imam Nawawi ni ratus tahun. Tapi bila kita baca, kita jangan baca pada zaman dia. Kita cuma tahu tentang apa yang dia baca pada zaman dia. Itu cara orang mengaji. Kalau ustaz datang, dia baca kitab Sahih Bukhari, betul? Dikumpulkan hadis. Contohnya Ibnu Hajar, dia karang Fathul Bari. Ustaz tu mengajar Fathul Bari. Dia akan baca apa yang Imam Ibnu Hajar Asqalani cerita zaman dia. Tapi bila ustaz tu datang, zaman ini dia akan cerita mengikut zaman itu. Sebab itu dia beza. Kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran, mailah ustaz mana mengajar pun, betul, teks yang sama. Tapi kadang-kadang tuan-tuan dengar penceritaan yang berbeza. Sebab itulah kecerdikan, kebijaksanaan, tuan-tuan semua ada akal. Agama kita ni raikan akal. Dia tak bagi kita jadi orang yang tak boleh berfikir. Fikir. Dalam Quran sebut banyak tentang fikir. Kita hanya menyebut banyak kali. Apa orang kita duk sebut? Lagi banyak mengaji akan lagi jadi sesat kan? Itu silap lah tu. Lagi banyak mengaji lagi jadi tak betul. Kan tuan-tuan pernah dengar? Padahal lagi tak banyak mengaji lagi ramai orang sesat. Kita selalu sebut tak banyak ni, yang ni sesat ni sebab mengaji banyak sangat ni. Seorang dua orang ya. Itulah la yatafakkarun, la yafhamun. Sehingga apabila Allah nak menggunakan istilah Asma Allahul Husna, Asma Allahul Husna ni nama-nama Allah yang mulia. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Nama Allah ni ada nama-nama yang best, yang mulia. Fad'uhu biha, serulah. Sebab itu kita boleh doa dengan doa nama Allah. Ar-Rahman, Al-Latif. Al-Latif contohlah. Tuan-tuan rasa nak bagi lembut hati, tuan-tuan sebut Al-Latif, Al-Latif. Ikut suka. Tuan-tuan rasa nak rezeki banyak, tuan-tuan Ar-Razaq, Ar-Razaq. Silakan. Sebab nama Allah ni kita boleh doa dengan nama Allah. Tapi dalam banyak-banyak nama Allah, ada nama Allah yang Allah tak guna. Bukan tak guna, Allah menggunakan. Dia panggil macam sebut tafdil, dia menggunakan satu huruf alif di depan yang menggambarkan melebihi daripada sifat itu sendiri. Nak bagi tahu bahasa Melayu macam mana tahu? Macam nama saya lah Ashraf. Ada alif kat depan, Ashraf. Daripada syarafa, mulia, tambah alif kat depan, maksudnya lebih mulia. Karim, karama, mulia, tambah alif kat depan, akram, jadi lebih mulia. Hasan, ada orang nama Hasan. Hasan, baik. Ada alif kat depan jadi
ahsan, lebih baik. Dalam nama-nama Allah jarang kita jumpa Allah sebut perkataan ada alif di depan. Tapi ada satu kalimah Allah sebut akram. Akram, lebih mulia. Di mana Allah gunakan istilah ini? Allah gunakan dalam surah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah. Bila Allah nak mengangkat darjat Allah, Allah nak menunjukkan keta'ziman Allah, ilmu Allah. Allah nak mengangkat orang ada ilmu, Allah kata wa rabbukal akram. Bacalah dengan Tuhan kamu yang mulia. Nanti kita kena mengaji. Allah tunjuk, malaikat pun tak tahu tentang semua benda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya, dia kata apa? Aku tidaklah mengetahui ma 'allamtana, melainkan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak bagi tahu kita ni kena mengaji, tak apa, tak ada masalah. Tuan-tuan duduk dalam dewan, dalam masjid, dalam surau, ustaz mengajar, otak kena berjalan. Otak kena berjalan. Dia tak boleh ajar orang untuk tuan-tuan dengar sebidik-sebidik. Sebab otak kita ni tak boleh nak dihalang untuk berfikir. Tak boleh halang, tak boleh halang. Imam-imam yang besar, tuan-tuan tengok, tokoh-tokoh yang besar yang nama-namanya ada pada hari ini. Kalau tuan-tuan tengok baca sejarah, dia orang dulu naqidul ummah. Pengkritik pada zaman dia orang. Imam Syafi'i ni pengkritik zaman dia. Sebelum tu orang semua pakai hadis mursal, hadis yang dia tidak ada sahabat lah. Tapi Imam Syafi'i dia kritik zaman dia, macam-macam dia kena. Tapi hari ini namanya subur. Imam Suyuti, Imam Ghazali pada zaman dia. Tu bila kita baca kadang-kadang buku-buku dia sesuai zaman dia. Memang ada sebab dia cakap macam tu. Even kalau orang setuju tak setuju, Ibn Taymiyah ada sebab dia lawan siapa waktu itu. Baru kita tengok, oh dia lawan orang ni. Sebab tu dia berfikiran macam ni. Semua tuan-tuan tokoh ni kebanyakannya bila mereka ini naqid, pengkritik, maka mereka ni kekal nama dia orang sampai hari ini. Bukan saja-saja. Macam kita lah, kita boleh lawan dengan Israel, sebut Israel jahat kan? Kita boleh lawan, tuan-tuan dalam parti lah kan? UMNO lawan PAH, PAH lawan dengan PKR. Tapi kalau UMNO lawan dengan UMNO, dia rasa macam tak boleh. Betul ya? PAS, dalam PAS gaduh sama-sama PAS, dia jadi lain. Kita berani lawan dengan musuh, tetapi nak lawan sesama sendiri dia susah sikit. Dia bukan nak lawan, tapi macam mana fikiran itu boleh dibesar-besarkan. Ini fikir ni satu ilmu yang luar biasa. At-Tibyan berapa ratus tahun tulis. Tetapi cara berfikir kita, macam mana kita interaksi dengan Quran. Sebab Quran agama, bukan, Quran teks yang mencabar. Dia bukan teks yang datang dia suruh ikut, tak semata-mata. Quran dia teks yang mencabar. Mana ada satu kitab yang berani menyebut afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Mana ada satu kitab, bukan kata kitab ustaz ke nak cakap kat depan ni tuan-tuan, dia cakap saya ni tolonglah cari silap saya sampai jumpa. Tuan-tuan kalau cari silap saya confirm boleh jumpa. Tuan-tuan cari silap ustaz tu confirm boleh jumpa. Tuan-tuan cari kitab yang masyhur Tafsir ada macam-macam jenis tafsir ni. Tafsir isyari, tafsir ma'thur, tafsir yang ada tafsiran ulama, contoh Zamakhsyari, dia Mu'tazilah. Tapi kita tengok, oh dia ada silap dekat akidah, tapi dalam bahasanya hebat, kita pun ambil manfaat. Tafsir Alusi, tafsir apa lagi? Tafsir Qurtubi, Cordoba. Tengok cara pemikiran orang-orang Cordoba, bukan orang Arab, orang Spain, macam mana cara pemikiran dia. Orang mazhab Maliki. Tapi ada satu tafsir, antaranya tafsir Ibn Kathir. Ibn Kathir ni dia tidak banyak mentafsirkan, melainkan dia ambil apa yang sahabat tafsir, Quran tafsir sesama Quran, hadis tafsir sesama hadis, dia masuk dalam kitab dia. Orang yang straight, hafal ribuan hadis, tetapi bila orang cari silap, jumpa juga silap. Sebab dia manusia. Jadi kita bila baca kitab tuan-tuan, dia akan jumpa silap. Biasa. Siapa-siapa pun dia akan ada silap. Tetapi kita tengok Quran, dia cakap kat semua orang, kalau aku ada silap, tolong cari sampai jumpa silap aku. Itu kata mencabar. Nanti kita bila kita baca, kita tengok Quran dia lain. Dia tanya, kalaulah benda ini ada silap, nescaya kamu tahu dia bukan daripada Allah. Tapi tolong cari. Even dia start dengan alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fi.
Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dia tidak menyebut kitabun mubin, kitab ini kitab yang jelas. Yang itu dalam ayat yang lain, tapi dia sebut kitab yang tak ada confuse. Tak ada ragu. Even kalau tuan-tuan tengok dia cabar kitab lain. Tuan-tuan tengok dia ada step dia. Al-Quran dia cabar orang, dia ada step. Salah satu dia kata tolong bawa seolah-olah seperti Quran, muftarayatin, seolah-olah macam Quran. Mai satu ayat lagi peringkat berikutnya dia kata qul fatu bi asyri suwarin. Bawa kepada aku 10 surah yang boleh sama dengan Quran. Dia tahu tak ada siapa boleh cabar. 10 ya, 10. Dia tengok mai satu step lagi, tuan-tuan tengok. Dia kata apa? Qul fa'tu bi suratin min mithlih. Bawa satu surah, 10 tak boleh, tak apa? 10 tak boleh, satu. Ini Quran. Sampai satu tahap dia kata apa? Qul la in ijtama'at. Katakanlah wahai Muhammad, kalau hampa ni kumpul panggil jin ke, panggil semua orang, makhluk bukan kata orang, makhluk nama jin ke apa, kumpul untuk buat sama dengan Quran, hampa takkan boleh. Dia bukan setakat dia kata dia betul, dia cabar juga orang. Dia kata hampa semua takkan boleh betulkan apa yang paling betul namanya Quran. Jadi kita kena ada jiwa-jiwa bila kita baca, tuan-tuan baca kitab ni. Saya tak ada kat sedaun lah. Apalah terbayar tak? Tak habis dah baca apa? Kan? Nampak macam muka dah habis dah, ada habis dah. Oh tak habis lagi. Kalau saya mati kira tak habis kitab ni. Kalau ikutkan nak baca senang kan tak? Baca senang ya, berapa muka surat ni. Tapi kita nak baca mengikut zaman kita. Mengikut ketika mana kita berada. Sebab kita ada senjata tuan-tuan yang sesuai zaman dulu. Macam Taming Sari lah. Dia power zaman dia. Adakah dia power zaman kita? Belum tentu. Tapi dia power zaman dia. Dia power zaman dia. Dan kita hargai khazanah-khazanah ini. Seperti ulama-ulama. Mereka hebat zaman mereka. Tapi mungkin karya-karya mereka pada hari ini, pemikiran-pemikiran hari ini dia akan refresh balik. Tok Guru saya meninggal. Saya ingat Tok Guru ramai orang lah. Prof Mahmud Zuhdi meninggal. Mahmud Zuhdi. Saya mengaji syariah dengan dia, saya seronok. Dialah yang mengembangkan fiqh Malaysia. Waktu dia sebut tu orang kata apa ni? Kita ada fiqh Syafi'i, fiqh Maliki, fiqh Hanafi. Dia sebut ada fiqh Malizi, fiqh Malaysia. Belum tentu tuan-tuan satu mazhab boleh selesaikan 1.6 bilion umat Islam dalam dunia. Betul? Belum tentu. Kita memerlukan banyak mazhab. Even kadang-kadang satu masalah dalam fatwa-fatwa di Malaysia tak boleh selesai dengan 4 mazhab. Dia kena cari mazhab-mazhab yang lain. Kalau duduk Turki, orang tanya Turki mazhab apa? Saya balik Turki, saya duduk 3 bulan tu Turki mazhab apa? Dia Hanafi. Tapi bila tuan-tuan tengok balik, dia macam seolah-olah ada mazhab sendiri, mazhab Osmaniyah. Sebab dia dah kerajaan Osmaniyah dah begitu lama, ulama dia dah karang fatwa-fatwa sendiri, akhirnya macam ada mazhab sendiri. Dia sebab itu kita katakan ada satu pemikiran yang kadang-kadang dia menyelamatkan kita dalam banyak masalah. Itu nama akal. Kecerdikan akal ini menyelamatkan kita. Itu kata Datuk Mahmud Zuhdi. Saya ataulah kita mengaji dengan dia. Apa yang dia sebut kadang-kadang tu 10 tahun dulu. Hari ini kadang kita guna manfaat. Banyak manfaat. Setiap tokoh dia ada baik, ada buruk. Tapi saya dapat manfaat banyak daripada dia. Saya faham apa itu kefahaman, apa itu fiqah. Ada beza fiqah dengan syariat. Syariat satu benda yang tak boleh dilawan. Dia pernah menyebut kita ni banyak beramal berdasarkan kefahaman Islam, kefahaman Quran dan Sunnah. Kerajaan kena amalkan kefahaman Quran dan Sunnah. Kalau kita setakat sebut kita ini mengikut dasar Quran dan Sunnah, bahaya dia kata. Kenapa bahaya? Kalau kita lah sebut, contoh saya Perdana Menteri, saya sebut saya mengamalkan Quran dan Sunnah. Tuan-tuan berani lawan saya? Tuan-tuan tak boleh lawan saya, takkan nak lawan saya sebab saya amalkan Quran. Tetapi berdasarkan kefahaman Quran. Bila kefahaman, dia masih lagi ada ruang-ruang untuk berbeza pandangan. Itu cantik. Bila dia buka-buka, sampailah Mufti Sabah hari ini pun ada keluar fatwa. Bukan hari inilah, dia keluarkan fiqh sabhi, fiqh Sabah. Jadi bila kita pendakwah pergi ke Sabah, tuan-tuan buat korban. Contohnya, tuan-tuan nak pergi Sabah,
Orang tanya korban Kemboja pasal apa 350. Korban Taman UK sini berapa? 850. Kenapa Sabah tiba-tiba satu bahagian 1000? Pasal mahal pula. Orang tanya pasal apa mahal pula. Jadi bila kita tu pergi Sabah contohnya, tuan-tuan tengok ada benda-benda yang tuan-tuan tak boleh nak cakap lebih kurang. Fiqah berkenaan dengan anjing, fiqah berkenaan dengan kahwin adik-beradik. Diorang boleh kahwin tuan-tuan, kadang-kadang tuan-tuan tengok silang agama, biasa. Baru masuk Islam, ada yang baru masuk Islam tatu-tatu pun biasalah. Sebab apa? Sebab tak sama dengan kita. Tu yang Mufti Melaka buat, fiqh Sabah. Asal daripada pemikiran Mahmud Zudi almarhum, semoga Allah mengampunkan dosa dia. Dia buat fiqh Malaysia. Maksudnya Malaysia kena ada cara pemikiran. Ulama-ulama kena duduk bincang apa nak selesai masalah Malaysia. Masalah Malaysia takkan sama dengan Indonesia. Itu kadang-kadang tuan-tuan baca, hari ni orang buat, saya 2 kali pergi tengok apa filem Pak Buya Hamka. Rasa takut. Tuan-tuan tengok wayang? Tuan-tuan tengok wayang tak? Tak berani? Oh, tak pergi tengok wayang. Tuan Imam kita pergi tengok wayang? Tak berani pergi, takut mati kat panggung wayang. Karya. Bukanlah kata dia tu siapa, tapi cara pemikiran dia. Kenapa dia mengarang buku cinta zaman dia. Semua orang ada pengalaman hidup. Mungkin dia tak berapa setuju dengan engkau Rasul, bapa dia sendiri yang amalkan poligami. Contoh, dia tak setuju tengok macam mana perpisahan suami dan isteri. Macam mana orang Sumatera, orang Minang, hubungan suami dan isteri yang dia rasa lelaki dan perempuan ada benda yang dia tak berapa setuju. Dia karang buku di bawah lindungan Kaabah. Dia karang kitab, buku, novel, tenggelamnya kapal Van der Wijk tu kan. Ada orang buat filem, ada orang buat drama, ada orang buat pementasan kat Istana Budaya. Sampai dia pun kena hinaan macam-macam. Orang sebut Kiai Gedik dulu, Kiai Gatai, macam-macam orang cakap dekat dia. Tapi ada kesesuaian yang mungkin sesuai zaman itu. Kita tak boleh nak copy and paste, mungkin tak sesuai zaman kita. Kalau Omar Zuhdi, almarhum Omar Zuhdi buka pondok lanai dulu, zaman dia dulu, dia anjurkan orang sabung ayam. Sebab dengan hiburan dah boleh panggil dia orang kumpul. Akhirnya dia buat juga, dia panggil guru-guru silat. Guru silat akhirnya kumpul-kumpul, barulah sebelum nak mengaji silat, mengaji kitab dulu. Tu cara dia orang. Wali-wali Songo dengan wayang kulitnya. Tuan-tuan baca, Allahu Akbar. Allah bagi kepada mereka ilham. Yu'til hikmata man yasha, wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Ada sebahagian orang Allah bagi kepada dia. Dia nampak luas. Banyak faedah, banyak benda dia boleh buat dengan ilmu dia. Dengan ilmu dia, dia karang, dia buat sesuatu, akhirnya namanya subur sehingga hari ini. Sebab itu disebut dalam Quran, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahu alaih. Ada di kalangan kamu orang-orang mukmin yang Allah membenarkan janji-janji Allah. Maksudnya nama kekal lama. Namanya kekal lama. Itu yang kita bila baca, kita tengok, kita baca sejarah orang. Subhanallah. Kita ni mati orang anggap macam mana? Mati jadi bangkai ataupun mati jadi satu penceritaan bagi orang terkemudian. Doa akan lebih panjang bagi orang-orang yang memberikan manfaat selepas daripada kematiannya. Jadi tuan-tuan bacalah kitab ni, tuan-tuan boleh baca sekaligus sampai habis. Sebab saya pun tak tahu, bila Hafiz tanya bulan depan ada tak lagi, saya tak tahu lagi. Takut-takut tahun depan pula. Tahun depan pula mai dengan saya mukadimah pun dekat setengah jam dah. Tak tahu bila nak habis, saya cakap terang tuan-tuan, boleh baca. Memang ada yang pernah menyebut itu bukan hadis, sebahagian kata dhaif. Mengaji tanpa guru itu mengaji dengan syaitan. Dia tidak semestinya tuan-tuan baca tu tuan-tuan bersama dengan syaitan. Tuan-tuan tak faham, tuan-tuan rujuk itu. Habis tu kenapa kitab pesta buku buat ribu-ribu buku, takkan semua buku tuan-tuan nak pergi baca dengan tok guru? Tuan-tuan dah ada satu level pemikiran, tuan-tuan bukan kanak-kanak, tuan-tuan dah besar, tuan-tuan boleh baca. Saya cakap ni tuan-tuan, saya tak kata kepada orang mengaji agama lah. Saya kata tuan-tuan yang engineer, yang buat bisnes, yang arkitek dalam Dewan Surau ni, baca. Bila ada confuse, kita mula tanya. Dalam Quran dia kata apa? Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun
hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Dalam Quran ada ayat clear muhkam, ada ayat yang tak clear mutasyabihat. Allah sebut ada clear, ada tak clear. Bila tak clear, apa nak buat? Tapi the problem is Allah tak sebut mana satu ayat clear, mana satu ayat tak clear. Betul? Ulama pun sebut, oh ayat ni macam mutasyabihat sikit, ayat ni macam clear sikit. Kita nak tahu macam mana ayat tu yang kata clear dan ayat tu tak kata clear. Macam mana? Memerlukan proses, penelitian, pembacaan. Kalau ayat tu simple pun kita tak faham, maka bertanyalah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang zikir, orang yang faham, orang yang tahu, sekiranya kamu tidak mengetahui. Jadi pemikiran-pemikiran Imam Nawawi berdasarkan zaman dia, mungkin ketelitian dia. Tuan-tuan baca kitab wali-wali contohnya. Nak cerita depan orang ni, cerita wali-wali. Sesungguhnya bacalah Quran, amallah, sebut ya Allah sebanyak 10,000 kali. Dia kata, Allah 10,000 mampu aku. Dia bukan tok wali, dia baru sangat nak masuk masjid, nak kena beramal 10,000 kali dah. Tuan-tuan faham tak? Ada ketikanya mungkin dia boleh dengan 33 kali subhanallah, mungkin dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maratib. Sebab tu Imam Nawawi bila kita tengok baca kitab ni, kalau tuan-tuan baca sampai ke belakang, dia cerita ni, tuan-tuan tengok macam mana aku nak jadi macam orang dalam ni. Imam Syafi'i khatam 60 kali bulan Ramadan pun kita ada rasa macam betul tak betul ni? Betul? Macam mana dia buat? Macam mana dia buat? Ni tuan-tuan nak pergi haji, ni semua tak ada dah. Semua dah terlepas dah ni. Pergi haji orang pergi dah habis dah. Lama dah. Flight semua dah habis dah. Tuan-tuan pergi haji. Dulu saya tak pernah pergi haji, saya kata, 40 hari ni ingat nak khatam Quran lah. Dia kata, nak khatam Quran 40 hari pergi. 45 hari kan kita pergi haji. Sampai sana dengan bangun pagi, belum sampai Mekah lagi, baru sampai Madinah. Bangun pagi kita elok pi awal lah tuan-tuan. Lambat kena tinggal kat belakang. Awal malam nak tidur pun rasa nak pi tidur, kalau boleh tidur kat masjid, nak tidur kat masjid, cuma di ubah kapet kita tak boleh tidur. 3 hari khatam dah. 3 hari. Boleh khatam. Lepas tu 45 hari lagi ni. Dia mula dia main slow sat, dia pergi shopping sat. Tengok 2 kali je. 3 hari pertama ya dapat sekali. Kali kedua tu duk mengulang sikit ni. Subhanallah. Kita tak boleh terfikir amalan-amalan yang kita baca ni mungkin orang dulu boleh amal. Sebenarnya memang kita pun tak tahu kita boleh amal. Dia orang amal dan kita pun boleh buat insya-Allah. Cuma mungkin bagi sebahagian waktu, sebahagian ketika kita tak mampu. Jadi Imam Nawawi bila sebut ada orang mati tengah baca Quran jadi Imam Al-Aufa. Dia baca Quran sampai mati bila menangis. Kita kata macam mana boleh menangis? Baca pula kata Imam, saya ingat saya pernah sebut, Uthman bin Affan cakap, barang siapa yang tidak menangis ketika baca Quran, maka dia kena menangis. Kenapa dia tidak menangis? Tuan-tuan berapa kali menangis bila baca Quran? Berapa kali menangis ketika baca Quran? Ada 10 kali? Ke tak sampai sekali? Macam mana ni? Baca riwayat-riwayat ni kita dah habis dah. Saya cerita ni, kita dah habis dah. Riwayat-riwayat yang kata duduk sebelah sahabat, tengah baca ni, sahabat Nabi bila kita dengar dia baca Quran, dapat rasa kulit goyang. Kita baca dengan sebelah orang ni, kita tak dapat rasa dalam hati dia sedang menangis. Kita tak tahu hati orang. Sahabat duduk sebelah sahabat dapat rasa bergoyang. Sebab apa? Kulit dia orang ni bergoyang sebab takut membenarkan ayat Quran. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zadatuhum imana. Bila dibacakan ayat Quran, maka mereka itu akan bergetar jantung mereka. Bila kita baca, kita tengok, awak aku tak bergetar apa ni? Ustaz, saya tak berasa apa. Tak berasa apa. Boleh tak kita baca kitab ni, tak apa itu zaman dia, tapi kita ambillah istifadah, manfaat daripada kitab ni untuk kita amalkan dalam keluarga kita. Tak boleh banyak, ambillah sedikit.
Itu yang sahabat-sahabat Nabi takkan hafal satu ayat baru, melainkan satu ayat mereka akan amal, satu ayat mereka akan amal. Sebab apa? Sebab tuan-tuan, Quran macam kitab macam kita baca inilah, kadang-kadang kita duduk baca kesemuanya, lagi apa pun tak boleh amal, tak jadi juga. Dapat amal satu dua pun jadilah, alhamdulillah. Walaupun baru muka surat 27. Baru muka surat 27. Fasal ke berapa tak tahu dah. 14. Saya pun tak tahu nak masuk tak masuk ni. Pasal ke 14. 15. Pasal ke 15 kita baca apilah kitab ni, ambil berkah sikit. Dalam kitab ni dia sebut apa? Pasal ke 15 tentang adab-adab Al-Quran. Dia hendaklah mempunyai majlis atau ruang kelas yang luas supaya murid-murid selesa duduk di situ. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, khairul majalisi awsa'uha. Hadis riwayat Abu Daud daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Baik, sebaik-baik majlis adalah yang paling luas. Sebahagian menyebut majlis ni yang paling luas adalah majlis yang luas cara penghujahan, cara pemikiran. Tapi paling ramai menyebut tentang keadaan yang sangat selesa. Itu yang kita salah faham tentang selesa. Hari ni kadang-kadang saya mengaji sekolah pondok dulu. Dulu saya mengaji, dia orang cakap apa? Kita kena mengaji ni lambat dapat ni sebab kita tak sama macam orang dulu. Orang dulu letak buah nyok. Pernah dengar? Letak buah nyok jadi bantai tau. Kan? Letak buah nyok jadi bantai. Bila terjatuh tergolek buah nyok, jaga bangun macam kita. Lepas tu kita pun duduk dekat sekolah, kita nak suruh budak-budak, kenapa kena susah? Sebenarnya bukan agama ajar susah begitu. Tuan-tuan ada teknologi, apa tu, orang panggil apa? Slideshow, gunakan. Yang susahnya susah sini, itu kita salah faham. Akhirnya kita pun mengaji kitab kena duduk bawah ni. Tak semestinya kena duduk bawah. Ini salah faham kita. Bila kita kata mengaji kitab kena start balik pada, tak semestinya. Ada cara, mungkin teknologi pendidikan baru yang mungkin boleh diajar, gunakan. Nabi tak larang sahabat-sahabat Nabi sebarkan agama dengan pelbagai cara. Ibnu Mas'ud dengan cara pemikirannya, Ibnu Umar dengan cara straightnya. Bila tuan-tuan baca tentang mazhab Abu Hanifah, susah nak dapat hadis. Akhirnya terpaksa guna akal banyak isu-isu, sehingga berapa puluh persoalan baru fiqh yang belum ada lagi, dia orang jawab siap-siap. Jawab siap-siap. Fatwa pantas dulu zaman mazhab Abu Hanifah. Kita ni macam Malaysia contohnya, kita pun kadang terlewat. DNA mai, macam-macam kajian tahun 80-an, fatwa tak keluar lagi, jenuh kelang kabut nak keluar. Ni AI. Jenuh nak kena keluar ni, fatwa nak kena keluar ni. Cepat, pantas, kadang jawab lebih awal daripada masalah timbul. Mazhab Abu Hanifah. Tapi kalau mazhab Maliki, dia tak perlukan benda tu sebab dia terlalu ramai orang yang menghafal hadis. Dia ada masalah aja, cari sahabat kita tu dekat belakang sana, mungkin dia ingat apa Nabi pernah cakap, dapat maklumat. Suasana keadaan ni dia boleh berubah, dia boleh berbeza, akhirnya datang natijah yang berbeza. Jadi macam tuan-tuan tengok, apakah maksud suasana yang luas? Maksudnya tepat dengan ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Apabila kamu duduk dalam satu majlis, beri ruang kepada orang yang perlu diberi ruang. Maksudnya kita ada penekanan tentang suasana yang betul, duduk betul-betul, semua itu boleh dibantu. Semua boleh dibantu. Tu dalam Quran surah Iqra dia sebut apa? Warabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insan ma lam ya'lam. Allah kata apa? Kami ajarkan kamu ilmu dengan qalam. Maksudnya dengan kitab, dengan buku. Dengan apa lagi? Dengan teknologi. Kami ajarkan bil qalam. Wa 'allama alladhi 'allama bil qalam 'allama al insan ma lam ya'lam. Dan kami ajar manusia dengan malam ya'lam, sesuatu yang kamu tak mengetahui. Maksudnya boleh jadi dengan keberkatan. Itu cerita lain. Kita hanya nak sebut tentang keberkatan, tapi kita tak prepare untuk anak kita perkakas nak belajar. Kita tak prepare dua-dua. Kita tak sediakan wang ringgit yang cukup.
Imam Ahmad bin Hanbal macam mana dia cari kayu api tuan-tuan. Dia saleh. Kutip kayu api sampai orang marah dia. Dia alim, orang marah dia. Ahmad, kenapa engkau kutip kayu api? Pi mengaji. Pi belajar, orang cerdik. Dia kata apa? Nahnu qaumun miskin. Aku orang miskin. Aku tak ada masa nak full time nak mengaji. Aku kena cari duit baru boleh aku mengaji. Nak beli perkakas. Subhanallah. Akhirnya datanglah orang pakat bagi sponsor macam kita. Kita bagi zakat. Sponsor orang cerdik. Tapi ada ketika kita memerlukan perkakas-perkakas tu. Nak buat PhD tapi laptop pakai laptop lama, contohlah. Benda tu alat bantu. Tuan-tuan mengaji alat bantu. YouTube alat bantu. Guna, tak ada masalah. Agama tak pernah melarang mengaji melalui YouTube. Orang cakap Syekh Google, mengajilah Syekh Google, tapi tak faham jangan ikut 100%. Tuan-tuan kena tengok siapa yang cakap, apa yang dia cakap, ada kemusykilan, boleh rujuk orang yang ada ilmu. Silakan guna teknologi-teknologi yang ada. Tak ada masalah. Jadi dalam hadis ini, dalam cerita kitab ini dia sebut sebaik-baik majlis adalah majlis yang paling luas, sebab dia nak suruh bila kita nak buat satu program, kita buat preparation, buat betul-betul, datang dengan baik. Imam Malik dia nak mengaji hadis, dia pakai jubah putih elok-elok. Dia nak mengaji hadis, dia pakai cantik-cantik, pakai segak-segak. Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi bila dia nak mengaji, dia akan ambil satu jubah lapik ke atas. Sebab apa? Haibah. Nampak dia tu sebab syekh. Imam Syafi'i umur dia baru berapa puluh tahun saya ingat, 30 lebih pegang tongkat. 30 tahun lebih pegang tongkat. Sebab apa? Sebab haibah. Nak bagi fatwa, kadang-kadang orang tengok dia ni muda sangat ni, imam muda ni. Dia pegang tongkat. Watak tu membuatkan orang mula rasa nak dengar. Ini cara-cara mereka sendirilah, imam-imam zaman-zaman mereka. Baik, fasal ke-16. Adab pelajar dan penuntut ilmu. Semua yang kami sebutkan berkenaan dengan adab pengajar, iaitu guru, juga merupakan adab bagi pelajar. Guru ada adab, pelajar pun ada adab. Termasuk adab pelajar ialah mengelakkan perkara-perkara yang menyibukkan, sehingga ia tidak harus menumpukan perhatian untuk belajar. Subhanallah. Kecuali perkara yang mesti dilakukan kerana keperluan. Betul saya sebut Imam Ahmad bin Hanbal, orang marah. Sama macam Abu Hanifah. Abu Hanifah, dia businessman kan? Kalau kita baca businessman ni dia pi ulang alik. Orang tanya engkau pergi mana? Saya lupa Syu'bah ke siapa tanya dia. Engkau ulang alik pergi mana ni? Sebab orang tahu dia alim, dia hebat, dia mengaji pun pandai. Aku ulang alik pergi pasar, ada ketikanya pergi masjid, mengaji dan juga bisnes. Mengaji dan juga bisnes. Sampai ditegur oleh ulama besar. Saya ingat Sya'bi atau Syu'bah. Dia menegur, aku tengok engkau ni faqih. Stop sekejap bisnes tu. Concentrate betul-betul dalam ilmu. Dan dia menjadi ulama mazhab paling besar dalam dunia. Imam Nu'man bin Thabit, Abu Hanifah. Fokus. Ni kata fokus. Saya duduk 3 bulan Turki. Semua orang pakai tanya, Ustaz mengaji apa? Ustaz pergi buat bisnes ke? Ustaz pergi import kain kat sana kan? Kalau saya nak fikir import kain, tuan-tuan, apa pun tak boleh mengaji. Ini nak pergi balik ni. Nak pergi balik ni nak fikir. Orang nak tanya, apa lagi Ustaz nak buat ke sana? Boleh tak bawa grup saya pergi jalan-jalan Turki? Grup apa? 3 bulan saya duduk Istanbul. Rumah saya ni antara rumah paling dekat dengan kota, dengan masjid Hagia Sophia dengan Blue Mosque dalam kebanyakan orang-orang Malaysia yang duduk dekat Istanbul. Rumah saya ni rumah pot tengah. Orang student duduk buat usrah, semua duduk kat situ. Depan dengan tram, stesen tram. Berapa minit saja nak pergi Grand Bazaar. Tapi sekali pun tak pernah pergi Grand Bazaar. Sekali tak lagi. Berapa kali pergi Abu Ayyub berapa kali saja. Bukan tak nak pergi tuan-tuan, tapi bila kita rasa subhanallah, tak ada masa. Pagi, Sabtu Ahad pun tak ada cuti. Duduk Isnin sampai Jumaat, duduk masuk kelas, ada orang umur 70 mengaji. Yang Russia, yang orang Dagestan tu jangan cakap lah. Dia orang nak dapat ilmu agama, payah, negara dia payah. Bila dia dapat satu ilmu, dia kata, aku tengok engkau ni duk ulang alik jaga anak. Tak boleh, kata. Tak fokus. Dia marah. Dia pun straight forward. Dia pun tak ada nak jaga-jaga hati lah. Straight forward, tak boleh, fokus.
fokus. Tengok umur 70, kenapa mengaji lagi? Dia kata apa? Man salaka tariqan illa man salaka fil ilm. Dan siapa yang melalui jalan ilm, sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Allah mudahkan jalan dia menuju ke syurga. Aku nak mati dalam belajar. Subhanallah. Aku nak mati dalam sedang belajar. Ada bisnes? Ada. Ada family? Ada. Tapi duduk pagi, petang, siang, malam duduk mengaji lagi. Tak ada masalah. Baru kita tengok, oh, kita pun nak kena fokus. Kalau tak fokus tuan-tuan, tak jadi. Sebab tu bila kita tengok dalam kitab ni dia sebut, tumpukan perhatian untuk belajar, kecuali perkara yang mesti dilakukan kerana keperluan. Dia hendaklah membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran dosa supaya boleh menerima Al-Quran, menghafal dan memanfaatkannya. Maksudnya dosa-dosa ni kadang dia bagi beban, tuan-tuan. Dosa beban. Tuan-tuan cakap dekat orang, tuan-tuan kutuk orang, tuan-tuan balik tidur tak lena, orang tu terasa hati. Tuan-tuan bergaduh dengan orang, tak tahulah kalau tuan-tuan rasa dosa tak ada apa-apa, cerita lain lah. Ni orang yang pernah buat amal soleh, tiba-tiba dia buat satu dosa, dia akan fa'idha faragta fansab. Dia rasa beban dekat belakang badan dia. Tuan-tuan aniaya orang, tuan-tuan makan duit haram, tuan-tuan fikir anak aku duk makan duit haram ni macam mana. Kadang-kadang membantutkan proses nak belajar. Itu dosa-dosa. Buat benda-benda tak baik dengan orang, hubungan macam-macam. Kita buat dosa, akhirnya benda tu menghalang. Dosa membuatkan dosa itu menghalang ilmu nak masuk dalam jiwa kita. Itu dia kata alam ma lam ta'lam. Allah mengajarkan kamu ilmu yang kamu yang mungkin kamu tak belajar, yang mungkin kamu tak dapat dekat kelas, tapi Allah bagi. Nah, hikmah. Ini tokoh-tokoh yang saya sebut tadi tu. Tu saya tengok cerita, kata Pak Buya Hamka, saya seronok tengok. Dia ada 3 volume, baru volume pertama. Jenuh nak pergi 3 kali bayang. Tapi dia seronok. Dulu ada cerita sang pencerah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Lepas tu ada Kiai pula, Kiai Haji Hashim Ash'ari. Tokoh-tokoh ini diceritakan, dia bagi semangat untuk kita. Kita tengok macam mana perjalanan diorang, subhanallah. Mereka ni bagi semangat untuk kita rasa kematian itu tidak mematikan. Dah lama meninggal, tapi orang masih lagi bercerita tentang mereka. Dulu kita tengok apa? The Lion of yang Mak Saleh tu berlakon tu, Umar Mukhtar. Dia Mak Saleh kan? Dia belum Islam kan waktu tu. Dia meninggal dalam Islam kan, ataupun dia saya rasa sampai kesudah dia tak masuk Islam Pelakon tu Kristian Apa nama tu? Anthony Quinn kan? Kita tengok cerita dia berlakon tu tuan. Dia berlakon. Zaman dulu punya hiburan kita ni, kita tengok cerita tu kita rasa Allahu Akbar, semangat ni. Dekat tali gantung macam mana dia jawab. Kematian dia tu melahirkan ramai lagi Umar Mukhtar. Ni Libya punya cerita. Subhanallah, ada orang macam ni. Tapi dia tak Islam sampai ke sudah. Tak Islam. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allah tak bagi hidayah kepada siapa yang kamu rasa kamu nak bagi hidayah. Allah bagi hidayah kepada orang yang Allah nak bagi. Berapa ramai orang tuan-tuan, Allah tunjuk laluan-laluan dia, tiba-tiba Allah buka pintu hidayah dekat penghujung. Ada orang mula dengan baik, berakhir dengan buruk. Tapi cerita filem. Jadi bila filem kita tengok, wah, ada semangat sikit. Nak baca pasal biografi Pak Buya Hamka tak larat. Tengok wayang kan? Sama. Ada banyak tokoh-tokoh lagi yang difilmkan. Jadi bila tuan-tuan tengok dalam kitab ni, dia kata apa? Diriwayatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ini hadis masyhur kan? Idza salahat Kiawan 841. Bila baik jasad keseluruhannya, wa idza fasada jasad kullu. Okey. Dekat badan kita ni ada satu darah, mudghah. Satu daging, mudghah, daging. Hadis ni pun menggunakan istilah daging macam disebut dalam Quran. Dalam Quran tuan-tuan baca kan hadis tentang sains, ayat tentang sains, tentang kelahiran, yang disebut nutfah, kemudian disebut mudghah, disebut alaqah kan, daging, disebut alaqah, darah. Ulama bincang kenapa sebut alaqah, tak sebut damun. Alaqah tu darah, damun pun darah. Tapi kenapa Al-Quran guna dalam bab kelahiran dia sebut darah dengan menggunakan istilah alaqah? Rupanya alaqah tu darah yang
yang melekat. Dia bukan darah yang mengalir, darah yang melekat. Oh, 1400 tahun kemudian orang buat kajian-kajian, cek-cek balik, tengok-tengok. Betul dah. Darah yang melekat dekat dinding rahim. Mudghah, daging. Bahasa Arab kalau daging itu lahmun, laham. Tapi kenapa guna istilah mudghah dalam Quran? Rupanya dia bukan daging biasa. Kalau daging biasa lahmun, tapi mudghah seolah-olah daging yang dikunyah. Jadi orang tengok macam zygote. Bila tengok mikroskop, stetoskop tu orang nampak macam zygote. Oh, benarlah Quran 1400 tahun dulu. Jadi ini antara mukjizat Quran dari sudut sains. Tapi kalau tuan-tuan baca mukjizat Quran dari sudut sains, mukjizat Quran dari sudut bahasa, bahasa okey. Tapi kalau mukjizat Quran dari sudut sains, mukjizat Quran dari sudut number, saya pernah sebut tentang number, berapa kali Quran sebut ayat ni. Mukjizat Quran dari sudut apa lagi? Coding. Lain orang buat kod. Dalam ayat ni, surah ni tiba-tiba sama. Ini semua mukjizat zanni. Zanni ni bukan qat'i. Zanni ni hanya untuk kuatkan iman kita. Nak debate dengan orang non muslim, bahaya. Macam sains lah juga. Tuan-tuan nak debate, tiba-tiba ada kajian baru, tengok-tengok tak betul dalam Quran. Macam mana? Kita yang beriman percaya dengan Quran. Sebab itu mukjizat dia ada qat'i. Qat'i ni maksudnya pasti. Apa dia? Salah satunya kebenaran Al-Quran, syariat yang betul. Itu antara benda-benda yang tuan-tuan boleh debate. Termasuklah kelebihan kitab Al-Quran itu sendiri dari sudut bahasa. Itu boleh debate. Tapi dalam sains kadang-kadang dia bahaya juga. Ada ketikanya mungkin kita kaji pada zaman ni tak betul. Lagi 10 tahun, 20 tahun dia betul. Sama macam number-number tu. Kita aja ada semangat bila dengar Al-Hayah 145 kali disebut dalam Quran. Sama banyak dengan Al-Maut. Mati 145 kali. Hidup 145 kali disebut dalam Quran. Syahrun ada 12 kali. Bulan ada 12 bulan. Yaum ada 360 kali. Ayam yauman ada 30 kali. Kita pun tengok, cantik ni Quran ni, numbering pun power. Yang tu zanni. Kena pandailah, kita kena bijak untuk tengok mana satu qat'i, mana satu zanni. Saya bagi contoh mudah. Kalau tuan-tuan duk tengok ada yang zanni, contohnya macam kita lah, kadang-kadang kita nampak awan. Orang kita selalu sebut, tiba-tiba dekat awan tertulis kalimah Allah. Yang tu hujah kebenaran Islam ataupun tidak? Tuan-tuan nampak nama Allah tulis dekat awan. Ataupun tuan-tuan belah tembikai. Tengok-tengok nama kalimah Allah. Adakah itu kebenaran Islam? Ini cara kita fikir. Peace. Adakah itu tanda kebenaran kita? Tuan-tuan, ada masjid kan dulu orang tengok masjid. Apa masjid pula dah? Pokok gamak pokok, rokok. Kan? Tuan-tuan tak ada poster tu? Ada dulu kan pokok nampak pokok. Adakah itu lambang kebenaran Islam? Ini persoalan ni. Banjir, tiba-tiba Quran tak rosak. Terbakar rumah, Quran tak terbakar. Adakah itu tanda kebenaran Islam yang kita boleh debate dengan non-Muslim? Dia hanya menguatkan iman kita. Kena faham? Dia hanya menguatkan iman kita tentang karamah, benda-benda pelik yang Allah boleh buat untuk menunjukkan kekuasaan Allah SWT. Tapi untuk kata inilah kebenaran Islam, dia masih lagi zanni. Itu faham tak? Maksudnya masih lagi dalam sangkaan. Saya bayangkan tuan-tuan potong-potong tembikai, nampak tanda salib. Tuan-tuan nak kata apa? Tiba-tiba atas awan, nampak dekat atas awan clear salib. Tuan-tuan nak cakap apa? Tuan-tuan faham tak? Tiba-tiba berlaku kebakaran satu rumah, Bible tak terbakar. Tuan-tuan nak kata apa? Betul tak? Itu kita kena, cara fikir Islam kita kena betul. Dia boleh berlaku, Allah boleh buat. Quran terpelihara, tetapi dia bukan sesuatu yang qat'i, yang pasti. Sama macam number-number dalam Quran yang saya dah sebut dulu, mukjizat Quran tentang number. Benda tu tuan-tuan, Rashad Khalifah pun pernah sebut.
Salman Rushdie pun pernah gunakan hujah-hujah tu untuk lawan balik Quran. Bukan lawan kata bagus, lawan kata tak bagus. Sebab tu ulama bincang benda-benda zanni ni, okay, dia tak sebelah. Tapi kalau qat'i kebenaran Quran, kerasulan Nabi Muhammad, yang tu yang kita kena bawa-bawa dan sebut-sebut. Tak ada masalah untuk kita cakap benda ni untuk anak-anak, beranak kita, untuk tingkatkan kehebatan agama kita. Tengok ada ni dalam kurma ni ada kalimat Allah. Tak ada masalah untuk iman kita. Tapi kita kena jadi orang yang pintar, orang yang cerdik. Bila ada masalah tentang hujah, kita kena lawan dengan hujah. Kita tidak boleh lawan dengan hujah tembikai yang ada nama Allah dalam tu. Tak boleh. Hujah bil hujah. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Ini teras metodologi Quran dalam menentukan kebenaran, datang dengan hujah. Jadi itu kita mengaji tuan-tuan, mengaji kitab ni pun tuan-tuan tengoklah, bila tuan-tuan baca sampai habis, tuan-tuan dah habis dah semua, ustaz ni mengajak macam ni, ustaz ni mengajak macam ni, tuan-tuan tengok macam ada tak kena, tuan-tuan boleh tanya, betul ke macam ni? Betul ke macam ni? Jadi benda ni masih lagi boleh didebatkan. Kitab-kitab karangan para ulama. Cuma kita pun letak, aku bukan doktor, aku hormat doktor bila doktor cakap you sakit begini-begini. Aku bukan ulama, maka aku pun hormat ulama yang mengarang kitab ni. Mungkin keilmuan dia, kefaqihan dia menjadikan dia menulis sedemikian rupa dengan sebab-sebab tertentu. Wallahu alam sawab. Tak maaf tuan-tuan ambil masa. Ada satu dua soalan, kita pun cukuplah. Satu tu je, habis terus. Panjang bab ni noh. Yang ni saya ingat semua dah faham dah, sampai pelajar patuh pada guru. Masuk fasal ke-17. Tanda dekat fasal 17 tu my pen. Asyik lupa. Ada apa-apa satu dua insya-Allah. Sampai pen. Ada pen tak? Allama bil qalam. Tuan-tuan pergilah jalan-jalan, jumpa saya kat sana. Bulan 7, bulan 8. Hari tu dia pilihan raya. Jadi dia punya polisi dengan orang luar ni, dia opposition tak setuju. Erdogan dia welcoming. Jadi banyak visa sangkut. Jadi saya sangkut, jadi saya patah balik. Nak pergi balik insya-Allah. Hari ni berapa bulan? 18 bulan 6. Kena tulis tahun. Dulu tulis tarikh, kena tulis tahun. Tuan-tuan insya-Allah nah. Jadi kita bila dengar ustaz-ustaz mengajak, otak kena berjalan. Bukanlah kita nak lawan ustaz, tak. Kita ada adab dia, kita ada akhlak dia. Kita ada santunan kita, budaya kita dalam berhujah. Tapi kita membiarkan otak kita berjalan dalam setiap ayat-ayat yang datang pada kita. Tak kiralah tuan-tuan bidang apa. Tuan-tuan boleh fikir, tuan-tuan boleh kata yang ni betul, yang ni salah. Jadi isu yang dekat sini, kita ni kadang kita salah tapi kita rasa tak boleh orang komplain kita salah. Saya boleh jadi salah, banyak salah. Kalau nak cari salah, boleh cari salah. Allah sebut yang takkan salah satu je, Quran. Kitab saya sebut Tafsir Ibn Kathir. Even Sahih Bukhari saya pegang pandangan hampir-hampir tak ada salah. Tapi ada ulama kritik, bukan orang kecil-kecil, ada juga. Itu keilmuan dia. Walaupun orang tolak pandangan dia kritik. Daruqutni pernah kritik, tapi orang tolak pandangan dia. Cuma nak beritahu, membenarkan Quran tidak ada salah. Cuma yang lain-lain ada salah tak? Ada salah. Nah, insya-Allah semoga cara Allah bagikan kefahaman kepada Allah, faqih fid din wa alimut ta'wil wa hadina siratal mustaqim. Ya Allah, kurniakan kepada kami Allah faqih dalam agama-Mu ya Allah, wa alimut ta'wil, dan kurniakan kami kepada kami Allah ilmu tafsir, ilmu ta'wil ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami Allah, tambahkanlah ilmu bagi kami. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Tambahkanlah kefahaman bagi kami ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami ya Allah untuk mengamalkan setiap ilmu yang kami belajar ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah bagi kami ya Allah untuk istiqamah, untuk beramal dengan apa yang kami amal ini, untuk istiqamah dengan amalan yang kami amal ini ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami ya Allah, kekurniakan kami, family kami, keluarga kami, adik-beradik kami, kawan-kawan kami, sentiasa hidupkan suasana ilmu dan suasana amal dalam rumah, dalam jabat, dalam semua tempat ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alhamdulillahirabbil alamin.